Ibu negara Papua New Guinea, Port Moresby berperanan sebagai ibu kota lebih 100 tahun sejak era pentadbiran British. Semuanya bermula selepas kota ini ditemui pelayar Inggeris, Kapten John Moresby pada tahun 1873, anak kepada Sir Fairfax Moresby. Sebelum kehadiran Inggeris, kota ini juga rancak dengan aktiviti perdagangan antara kaum pribumi. Aktiviti itu berlaku di perkampungan air sekitar Pantai Ella. Saya kini berada di Ella Beach, pantai utama Port Moresby. Menurut sumber penduduk tempatan, nama asal Ella Beach adalah Araucanae yang bermaksud pantai penyu. Kerana pada waktu dahulu kelihatan banyak penyu di sini. Penemuan Kapten John Moresby membuka episod penjajahan kuasa barat di Papua New Guinea. Bumi Papua New Guinea berada di bawah penguasaan barat selama lebih 90 tahun. Jerman dan British antara kuasa yang mendominasi pentadbiran negara ketika itu. Pada era Perang Dunia Pertama, Australia pula mengambil alih dan mentadbir Papua New Guinea hampir 60 tahun. Kini, kesan penjajahan barat masih boleh dilihat jelas. Antaranya, penggunaan bahasa Inggeris di kalangan penduduk pribumi negara Commonwealth ini. Perkembangan agama Kristian seiring dengan kehadiran kuasa barat. Majoriti etnik pribumi negara ini mengamalkan kepercayaan animisme sebelum kedatangan kuasa barat. Kini, kebanyakan mereka beragama Kristian. Setelah beroleh kemerdekaan dari Australia pada 1975, Papua New Guinea mula berdiri sendiri. Warga asing hadir melabur di sini bersama ketibaan golongan profesional Muslim lantas membuka pintu penyebaran agama Islam. Pada awal 1980-an, Islam disebarkan oleh profesional Muslim yang bekerja di sini. In Port Moresby alone, we have approximately 7,000 Muslims, 1,000 locals, and the balance 6,000 expatriates. Brother Afzal Sodri, he was here for 12 years. In Papua India is their first expatriate Muslim who brought Islam to this country. Usaha penyebaran Islam turut dibantu jemaah tabligh dari pelbagai negara. Alhamdulillah, Islam is spreading very fast, but gradually we see pockets of Islam, particularly in my area from East Sepik. You know, West Sepik is linked to Jayapura, so we see a lot of Muslim brothers coming in, tabligh brothers, and they're opening up, you know, Islam everywhere now, you know. Sometimes our brothers, tabligh brothers, when they went there, they declare Shahada to them. Some our local imam, some they because they are people they deliver, they became, when they talk to them, they become Muslim through them too. Gerakan dakwah Islam dilihat lebih tersusun setelah penubuhan Islamic Society of PNG pada 1983. Pendidikan asas Islam buat generasi muda menjadi tumpuan. We are providing assistance to parents who have children who are attending schools. This is a priority area that we are looking at because the fact is that we don't have Islamic school in the country. Gelombang akidah Islam masih baru di sini. Anwar meninjau penguasaan kalamullah oleh pribumi Muslim Papua New Guinea. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Port Moresby pintu utama buat pengunjung ke Papua New Guinea. Pelbagai maklumat pelancongan dan latar sejarahnya boleh diperolehi di Port Moresby. Namun, maklumat rasmi tentang sejarah awal Islam kaum pribumi dari suku bangsa Melanesia amat sukar diperolehi. Imam Mikail Abdul Aziz, Imam Besar Papua New Guinea, melakukan rutin hujung minggunya membeli barangan runcit. Ditemani Nabil Abdul Karim, warga Indonesia yang bekerja di sini. Hari ini kita hantar imam ke supermarket untuk beli tepung. Restoran halal agak sukar ditemui di Port Moresby. Namun, beberapa pasaraya besar di sini menawarkan bahan makanan alternatif buat mereka yang beragama Islam. It's not easy, but they are only. I know the one shop at at town. They are selling. Even they are selling halal here. This. Imam Mikail lebih gemar memasak makanannya sendiri, terutama hidangan dari negara asalnya, Nigeria. Tepung ramuan wajib dalam penyediaannya. I found flour. So. It's normal one, huh? Yes, flour. This flour. You want to make a bread? No, we want to make like food we are eating in Nigerian. Yes, asid. Asid, ya salam, asid. Sementara itu, kanak-kanak Muslim pribumi dalam perjalanan mereka menuju ke masjid. Tanggungjawab membawa kanak-kanak itu dipikul oleh Mikail Kalu. Dia sudah melakukan rutin ini hampir 10 tahun lalu. Tugas itu dilakukannya secara percuma. Setiap hujung minggu, kanak-kanak Muslim pribumi akan hadir ke masjid untuk mempelajari ilmu agama. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah. Di Port Moresby, terdapat lebih 2,000 warga Malaysia yang bekerja, berniaga atau tinggal bersama ahli keluarga yang berkhidmat di sini. Anwar bertemu dengan seorang daripada warga Malaysia, Suhamdan Mapan Nyukri atau lebih dikenali sebagai Dani. Dia menjemput Anwar makan tengah hari di rumahnya bersama sebilangan komuniti Malaysia yang lain. Dani berkhidmat sebagai pegawai di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Menurutnya, komuniti Muslim Malaysia di Port Moresby amat rapat dan sering bertemu hampir setiap minggu. Islam agama minoriti di sini. Oleh itu, ikatan ukhuwah yang terjalin antara komuniti Muslim Malaysia membantu mereka dalam menyesuaikan diri di negara ini. Alhamdulillah. Jadi dengan cerita awal-awal sampai stres kan? Stres. 5 bulan pertama saya stres. Allah. Sekarang okey kan? Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah ada support daripada Sokongan daripada kawan-kawan komuniti Islam kat sini. Betul. Barang mentah ini amat banyak. Kalau nak makan ayam kita boleh beli ayam potong sendiri ataupun barang-barang mentah yang lain. Untuk masak sendiri agak senang. Nak makan tu kita kena survive sendiri. Masaklah apa saja yang boleh. Asalkan just untuk alas perut. Nak fikir sedap tak sedap itu nombor 2. Janji perut berisi, kita tak lapar. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari Ahad, kuartus 2 tingkat dalam kawasan masjid bergema dengan suara anak-anak Muslim pribumi membaca ayat suci Al-Quran. Pada masa sama, Imam Mikail memulakan langkahnya untuk mengajar mereka. Usianya menjangkau 62 tahun dan berada di negara ini lebih 30 tahun. Namun, dia tidak jemu mendidik anak-anak pribumi Muslim mengenali kalamullah. Di Port Moresby, tiada sekolah agama. Oleh itu, Islamic Society of Papua New Guinea mengambil inisiatif mengadakan kelas agama secara percuma untuk semua peringkat umur. Wakulu yati wannakum bishay'in min al-khawfi. They must know how to recite Quran, because Prophet Muhammad said, "Khairu ibadati li ummati tilawatul Quran." The best ibadah is recitation of Holy Quran. Another thing, they want to teach non-Muslim or they want to be imam, they must know the Quran. You see, you are like VIP. You know, where is he? Can I join you? Yes, well, Fadl, bring your Quran. How have you been teaching them? You know, they are reading, and you are listening, and you correct them. All right. You correct, you know. Like usual, huh? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Can you try that? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. That's beautiful. That's good. Hari ini saya berpeluang untuk bertemu dengan para pengajar di sini untuk mengajar anak-anak Muslim belajar membaca Al-Quran. Kelas ini diadakan setiap minggu pada setiap Ahad dan bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi mereka belajar bagaimana melakukan solat dan mengambil wuduk. Alhamdulillah. Good. Abdul Ghaffar Khalil, tenaga pengajar tetap di sini, berpengalaman lebih 10 tahun. Dia menyimpan harapan besar terhadap generasi baru Muslim pribumi. We want the children to grow up with the Islamic way, to build their life according to the way of Islam, to make them to become better Muslim. Sabar, kunci utama Ghaffar dalam mendidik anak-anak Muslim di sini. Some of them they find hard, and some of them they find easy. But alhamdulillah, from time to time, every Sunday we teachers, we try our best to make them to understand. And some of them, alhamdulillah, they read Quran, they recite Quran very well. Walau dengan 4 tenaga pengajar sahaja, beberapa orang anak didik di Masjid Islamic Society of PNG atau ISPNG berjaya melanjutkan pengajian Islam ke luar negara. Pendidikan Islam turut didahagakan oleh golongan wanita Muslim pribumi, terutama mempelajari kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Muslimah pribumi, tulang belakang komuniti Islam di Papua New Guinea. Anwar menyelami isi hati mereka menerusi kelas pengajian Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can I join you? Yes. Alright, insyaAllah. Masjid ISPNG sentiasa diserikan dengan kehadiran wanita Muslim pribumi.
Mereka datang dari kampung di pinggir bandar Port Moresby. Bilqis Degel tergerak mengenali Islam selepas melihat suaminya mengerjakan solat. Every morning when I wake up, he's up and down in the bedroom and I'm saying, what is he doing? Exactly what is he doing? So I have to go and study the prayer book. So when I saw it, I was touched by how the worship. Hampir 23 tahun memeluk Islam, Bilqis masih berusaha memantapkan lagi bacaan Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya-Allah, beautiful, beautiful. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sometimes I read, I'm struggling to read. Alhamdulillah, I'm struggling to read. I can read, but I cannot pronounce it very properly. Sounding is a bit hard for me, but inshallah, I might catch up. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan bersama dengan muslimah peribumi di Port Moresby, dan kesempatan itu kami telah mengambil masa mengaji bersama dan tidak sangka mereka cukup pandai mengaji. Alhamdulillah, telah mengeratkan hubungan dan saya dapat kenal mereka lebih rapat. Alhamdulillah. Di Papua New Guinea, tiada kedai menjual pakaian muslimah. The clothes we wear, some are donated from the brothers and sisters who are here. When they want to go back, they give it to us. And the stuffs are donated from brothers and sisters around here. Since Islam here, we don't have a library here. We should have a library or a school in Papua New Guinea. So people want to know about Islam, they can come, you see, to spread the word of Islam. Selepas asar, di laman masjid kelihatan sibuk. Hidangan disajikan menarik perhatian jemaah masjid. Dan menjadi rezeki buat jemaah pada hari ini, adanya orang nak memberikan sedekah berbentuk makanan. Bagus sekali. Suasana ini dirasai jemaah masjid pada hari Ahad hampir setiap minggu. Jamuan ini disumbang oleh Muslim warga asing yang bekerja sekitar Port Moresby. Ini antara usaha mereka mengeratkan silaturahim dengan penduduk pribumi Muslim. Suasana harmoni di antara kaum muslimin dan muslimat begitu terasa. Ia mengukuhkan semangat persaudaraan seagama yang dianjurkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أنت نور الله فانجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدين حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين
أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد